Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Welcome, selamat datang kepada pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah tahun 2021. Jadi tahniahlah sebab dapat masuk ke tingkatan 4 terus untuk kita mempelajari subjek fizik. Jadi sebelum cikgu pergi jauh, mari kita berkenalan dululah dengan cikgu. Nama cikgu ialah Cikgu Suryati Yusof. Berada di Mozek sudah lama, hampir 26 tahun tahun ni, insyaAllah. Cikgu merupakan guru cemerlang subjek fizik di Mozek. Okey, nama penuh cikgu ialah Suryati Yusof. Cikgu mendapat pendidikan daripada Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa, Kedah. Kalau pelajar tahu, ini dia merupakan satu sekolah SBP di Kedah. Cikgu berasal daripada Kedah. Selepas tamat SPM, cikgu melanjutkan pelajaran ke Amerika Syarikat di University of Nebraska Lincoln. Nebraska merupakan salah satu negeri daripada 50 negeri di United States of America. Jadi selepas belajar selama 4 tahun, cikgu mendapat ijazah Bachelor of Science. Lepas itu, cikgu mendapat peluang untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang sarjana atau Master of Science di universiti yang sama dalam bidang fizik dan tamat sehingga 1990. Lepas itu, cikgu pulang ke Malaysia dan melanjutkan pelajaran ke Universiti Teknologi Malaysia untuk mendapat lesen menjadi seorang cikgu, iaitu untuk diploma pendidikan pada tahun 1992. Okey. Jadi itu sedikitlah biodata cikgu. Cikgu ada 4 orang anak dan 2 orang cucu. InsyaAllah. Jadi kita teruskanlah untuk hari ini. So, kita akan tengok fizik. Apa itu fizik? Okey. Jadi pengenalan kepada fizik. Jadi untuk video pertama ni, cikgu tak banyak nak bercakap panjang lah pasal fizik. Kita ambil yang perkara yang basic lah. So apa itu fizik? Fizik ialah ilmu mengkaji fenomena semula jadi dan sifat-sifat bahan. Contohnya fenomena semula jadi ni kita nak tahu, kita tengok bila hujan berlaku kilat. Ataupun sebelum tu hujan, macam mana hujan boleh berlaku. Okey. Kemudian macam mana proses kilat boleh berlaku. Apa yang menyebabkan kilat, apakah kesan-kesan kilat dan sebagainya. Itu kalau electricity. Kemudian kita boleh tengok contoh, kita ada magnet. Okey, magnet. Kenapa magnet boleh menarik besi, tapi benda-benda lain tak boleh tarik. Sifat-sifat magnet kan. Kemudian kita tengok kepada contoh basikal. Okey, contohnya bila kita kayuh basikal, kenapa bila kita kayuh, kalau kita rapatkan dari rumah basikal tu, lampu akan menyala. Tapi bila kita tak kayuh, dia akan berhenti. Jadi anak-anak semua dah belajar kan dalam tingkatan 3 lepas. Kita belajar tentang prinsip aruhan elektromagnet. Itu contoh-contohlah perkara-perkara yang berkaitan dengan fenomena semula jadi. Sifat-sifat bahan kita tengok, kita ada metal, tu logam. Kita ada logam merupakan bahan yang boleh mengalirkan elektrik. Ada bahan-bahan yang tidak boleh mengalirkan elektrik. Contoh getah, plastik kan. Tapi ada juga bahan-bahan yang seperti semiconductor. Kita akan belajar apa itu semiconductor. Kemudian kita tengok juga tentang superconductor. Ini satu lagi bahan yang sangat-sangat menarik lah yang kita akan pelajari nanti insyaAllah. I'm sure you've heard about physics before. Some people say it's hard. Other people say you have to study it if you want to be an engineer or a doctor. But physics is actually way simpler than what you might think. The word physics comes from the Greek words physis, which means nature, and physik, which means knowledge of nature. So, it's really about studying nature and how it works. So what kind of things are studied in physics? You'll study energy, force, light, and movement. You'll look at the way matter moves through space and time, and how things like energy and force affects that movement. What we're trying to discover in physics is how exactly the universe behaves.
So you'll be learning about the fundamental laws of the universe. Like, why don't we float up into the sky? Or why our hands look different when we put them underwater. Physics is actually one of the oldest academic disciplines. Nearly every civilization had some form of physics. It's the way that we understand the world in a scientific way. But what relevance does it have to other subjects? Both chemistry and biology rely on the laws of physics in order to perform calculations. But physics also impacts our daily lives. Cell phones and computers were created by following the laws of physics that study electricity. The same goes for kitchen appliances. Motor cars were invented when scientists discovered how to convert fuel into kinetic energy to get the car moving. And that's also how factory machinery was built. Even in medical care, machines like X-rays and ultrasounds were created by studying the principles of light and electricity. In fact, if you look at any human invention, you will see the influence of physics. Even creative industries like film production benefit from the study of physics. So it's actually quite important. And not just for old men. So what do we know about physics? We know that it means the study of nature. More importantly, physics is about examining how matter moves through space and time, and how it is affected by things like energy and force. And by studying this, we can begin to understand some of the fundamental laws of the universe. Physics covers a huge range of topics, including light, electricity, movement, energy, and force. And the study of physics has led to all kinds of inventions that we use in our everyday lives. See? Physics is awesome. Okay, physics is awesome, physics is fun, physics is challenging. Okay. I'm sure. Alright, okay. So kita akan gunakan dua buku teks fizik form 4, satu lagi ialah fizik form 5. Samalah fizik. Ini dalam bahasa Inggeris lah. Kita ada dua bahasa lah, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Okay. Jadi untuk Mosaic kita ada tambahan, kita akan gunakan modul ni sewaktu pembelajaran dalam kelas. Pertama yang warna yang kiri ni adalah untuk tingkatan 4 untuk you all lah nanti, dan yang hijau ni adalah untuk tingkatan 5. Dan pelajar kena bayar lah RM15 untuk dapatkan buku ni. Nanti cikgu post dalam Telegram lah untuk you all dapatkan link untuk dapatkan buku tersebut. Pada masa yang sama, ini ialah option lah kalau siapa yang nak gunakan buku nota. Ini semata-mata nota lah yang ni, yang kecil je buku dia, yang cikgu buat untuk kita merangkumi semua topik-topik, konsep-konsep yang perlu awak tahu untuk tingkatan 4 dan 5. Okay, right. So, mari kita lihat apa yang you akan belajar lah selama 2 tahun fizik ni. Okay, untuk fizik tingkatan 4, so kita akan mengikut pada tema, tema-tema yang ditetapkan lah. So, tema yang pertama, kita adalah asas fizik. Okay, asas fizik. Yang kedua ialah tema daya dan gerakan. Yang seterusnya ialah tema, kejap okay, daya dan gerakan. Kemudian kita ada tema haba. Kita ada tema yang seterusnya ialah gelombang, cahaya dan optik. So, untuk asas fizik kita ada ialah pengukuran. Yang kita akan go through hari ini lah insyaAllah. Kemudian kita ada untuk daya dan gerakan, kita pecah dua. Untuk tahun ni kita akan belajar daya dan gerakan saja. Kegravitian. Kemudian haba, bab 4 ialah haba. Kemudian 5 ialah gelombang. Dan yang keenam ialah cahaya dan optik. Okey, bagi tingkatan 5 pula, kita ada tema yang berbeza. Okey. So, kita mulakan dengan tema sebenarnya ialah daya dan gerakan. Okey, kita ada tema daya dan gerakan. Tambah sikit. Okey. Daya dan gerakan, kita ada pecah pada tadi yang pertama kan masa tingkatan 4. So, untuk tingkatan 5 kita ada daya dan gerakan 2.
daya gerakan 2 yang merangkumi tajuk daya dan gerakan bahagian kedua. Kemudian kita ada tajuk tekanan. Kemudian untuk tema elektrik dan keelektromagnetan pecah pada 2 topik, 2 chapter, 2 bab, iaitu elektrik dan satu lagi ialah keelektromagnetan. Okey, kemudian fizik gunaan ialah elektronik. Kemudian kita pecah pula pada tema terakhir iaitu fizik moden yang merangkumi 2 bab, iaitu tenaga nuklear dan quantum physics. Menarik tajuk kata 5 ni. Okey, so boleh terlihat yang pertama ialah tajuk pengukuran. So kita akan tengok kepada dua kuantiti yang kita panggil kuantiti asas dan kuantiti pengukuran. Dan yang bahagian kedua ialah kita belajar bagaimana cara kita nak membuat kemahiran saintifik, iaitu kita nak membuat bagaimana kita nak mengkaji sains dengan dia punya prosedur-prosedur yang tertentu. Asalnya anda dah belajar dah masa lower form dulu kan. Okey. Kemudian kita ada tajuk yang kedua, daya dan gerakan. Kita akan belajar tentang gerakan linear, ada istilah apa ni, jarak, sesaran, laju, laju, pecutan. Kita tengok macam mana mereka boleh membantu kita untuk memahami tentang konsep pergerakan. Kemudian kita ada tajuk momentum. Kau tengok ni mengingat momentum lah. Kemudian kita tengok ialah kita ada tajuk daya impuls, macam mana bola dipukul. Ini dia punya secara dekat lah kita pandang. Dan sebenarnya kita tajuk bebas. Maksudnya bila kita turun daripada kapal terbang, kita akan bebas macam ni lah. Kita jatuh bebas macam buah kelapa jatuh daripada pokok, jatuh bebas. Kemudian kita ada bahagian ketiga, kegravitian. Ini pun tajuk yang menarik. Kita akan belajar tentang bagaimana bumi sebagai satelit semula jadi mengelilingi matahari. Pada masa sama kita ada bulan mengelilingi bumi. Dan kita akan mencari tentang 3 hukum tentang alam semesta lah. Yang kita panggil hukum Kepler. Mungkin orang belajar masa form 3 dulu. Kemudian kita ada satelit buatan manusia. Bagaimana manusia ni sentiasa nak mencari sesuatu yang baru kan. Jadi ini adalah satelit buatan manusia. Kita akan belajar dia macam mana satelit tu boleh naik ke atas. Macam mana dia boleh maintain, tak jatuh-jatuh kan sebagainya. Okey, itu ialah tajuk yang ketiga. Tajuk yang keempat ialah kita akan belajar tentang haba. Tengok sate ni bakar sedap kan. Okey, kita akan belajar tentang suhu kan. Ada hubungan antara suhu dan haba, kegunaan-kegunaan yang ada lah dalam tajuk ini. Kita akan belajar tentang radiator kereta, tentang bagaimana cara nak membina rumah yang cekap, yang tidak menggunakan tenaga yang banyak lah. Dan ini adalah sejuk kan untuk kegunaan kita menyimpan makanan. Okey, yang kelima kita ada tajuk gelombang. Kita belajar tentang gelombang air, ombak besar ni. Tentang komunikasi, wifi, teknik bimbit, satelit dan sebagainya. Dan ini ialah antara radar di lapangan terbang lah untuk membantu tentang pergerakan kapal terbang. Okey, yang keenam kita akan belajar tentang cahaya dan optik. Bila cahaya berkait dengan mata lah. Dan kita akan belajar alat-alat yang membantu penglihatan kita seperti cermin, teleskop, mikroskop dan sebagainya lah. Dan pergi bertajuk kelima pula. Ini adalah tajuk untuk tingkatan 5. So daya dan gerakan ini lebih kepada terperinci lagi lah. Macam mana cara kita, contohnya kita tolak ni kan, apa nama mesin ni kan. So bila kita tolak arah sini, tapi benda ni bergerak ke mana? Bergerak ke kanan dan juga kalau kita tarik dia bergerak ke kiri. So dia tak bergerak arah sini kan. Itu kita akan tengoklah kenapa dia boleh jadi begini dan sebagainya. Dan kita akan belajar tentang topik kekenyalan, elasticity. And then kita ada ialah tajuk yang kedua ialah tekanan. Okey, tekanan ni kita belajar tentang macam mana kita nak buat lempangan air supaya walaupun tekanan tinggi tapi dia tetap selamat, tak pecah. Kita akan belajar tentang prinsip Archimedes, prinsip Bernoulli dan juga tentang Pascal. Kemudian tajuk 3 ialah elektrik. Ini hidup kita tak sempurna kalau tak ada electricity kan. So kita akan belajar bagaimana nak menggunakan electricity, nak mengukur rintangan dan mengukur tenaga dan kuasa elektrik yang digunakan. Okey, sebenarnya kita tengok ialah tajuk keelektromagnetan. Bila ada elektrik mesti ada magnet, bila ada magnet ada elektrik. So dia saling berkait antara satu sama lain. Dan kita akan lihat, kita akan belajar tentang
Bagaimana tadi kita belajar elektrik, cara nak guna elektrik, tapi dalam tajuk ni yang paling penting adalah kita belajar cara menghasilkan arus elektrik dan bagaimana arus elektrik ini digunakan untuk kepada pengguna melalui kabel pengantaran. Okey, sebelumnya kita berlakau pada tajuk elektronik, kita ada macam telefon bimbit kan, telefon bimbit, komputer sebenarnya dia punya hard dia tu, dalamnya kita ada chips ini yang terdiri pada bahan-bahan semiconductor, diode, transistor dan sebagainya. Kita akan belajar secara umum lah asas Dan tajuk yang mencabar kita ialah nuklear physics, fizik nuklear. Kita akan belajar 3 tindak balas dalam nukleus. Kita ada atom kan, dalam atom tu ada nukleus. So dalam nukleus tu berlaku tindak balas, ada 3 perkara boleh berlaku. Pertama boleh berlaku perebutan radioaktif yang mengeluarkan 3 sinar kan, kita dah belajar dulu, alfa, beta. Alfa, beta, gamma. Okey, dan melalui itu juga kita ada 2 tindak balas lain, iaitu pembelahan nukleus yang kita buat dalam makmal, dan yang ketiga yang berlaku di matahari secara semula jadi, iaitu pelaburan nukleus. InsyaAllah kita akan belajar dan sedikitlah bagaimana cara kita menghasilkan arus elektrik menggunakan tenaga nuklear. Dan topik akhir sekali, ini menariklah topik ni, iaitu fizik kuantum. Satu topik yang sangat yang membezakanlah antara fizik klasik dengan fizik moden, iaitu kita panggil fizik kuantum yang dipelopori oleh Albert Einstein, Max Planck dan sebagainya. Okey, itu ialah berkaitan dengan topik-topik yang you akan belajar selama 2 tahun ini. Okey, untuk Mozart, kita ada beberapa perkara lah dalam kita menuju ke SPM 2022. Okey, Form 4 2021, SPM Form 5 2022. Kita ada bagi PBD, penilaian pembelajaran dalam kelas PBD. Penilaian bilik darjah, So kita ada cikgu dia pertama modul fizik lah, macam cikgu kata tadi lah. Maknanya you all kena siapkan lah semua tugasan yang diberikan dalam modul fizik. Plus waktu PDP tu you all nak ambil nota tu pulanglah pada you all. Sebagainya, yang penting kerja siap lah. Kemudian dalam pelajaran kita ada beberapa amali wajib yang dibuat dalam makmal. So, laporan akan dimasukkan dalam modul dan cikgu akan semaklah. Kalau tak silap ada 14 eksperimen wajib. Form 4, Form 5 ada 5 ke 8 gitu eksperimen yang ada. Dan kita akan buat satu lagi, dia panggil project based learning, iaitu pelajar akan dimasukkan dalam kumpulan, akan memilih satu masalah. Mereka kena cari maklumat, kena buat kajian, kalau perlu buat model untuk membuktikan kajian you all dan membentangkan kepada sahabat-sahabat lain. Dan cikgu akan plan lah. Macam tahun lepas kita buat projek pelancaran roket. Tapi tahun ni kita perbanyakkan lagi sebab masalah PKP Jadi mungkinlah banyak perkara yang kita tak boleh bincang dalam kelas. Jadi kita pilih tajuk-tajuk yang memerlukan mencari maklumat, kita buat dalam bentuk projek, dalam bentuk kumpulan. Okey, akhir sekali kena bercakap lah pasal SPM kan. So akhir sekali ialah apa pun kita belajar 2 tahun ni, you all akan menduduki SPM pada tahun 2022. Jadi kita akan ada format baru untuk pelajar Form 5 tahun ni. Okey, jadi untuk fizik kita ada 3 kertas. Okey, tapi you all bertulis pada hari SPM tu ada 2 kertas sahaja, iaitu kertas 1 dan juga kertas 2. Kertas 1 adalah soalan objektif, iaitu ABC yang kena isi borak OMR kan. So kita ada 40 soalan dalam masa 1 jam suku masa dia. Dalam 1 jam suku. Okey. Kemudian kertas 2, lepas tu kita ada kertas 2. Yang ini ada 2 bahagian. So ada 3 bahagian. Bahagian pertama A ni ialah kita panggil soalan berstruktur yang ada garisan panjang tu kan, dot tu cari jawapan. Ada 8 soalan. Kemudian kita ada soalan esei. Soalan esei ni mungkin you all tak berapa didedahkan lagi lah. Soalan esei ni macam karangan lah. You all kena menjawab soalan dalam bentuk penerangan yang lebih panjang. Ada 2 jenis lah. Satu kita akan belajar nantilah macam mana cara nak menjawab. Okey, ini dalam masa 2,5 jam. Akhir sekali, ini yang terbaru lah. Kita akan buat, kita panggil ujian amali sains bersepadu.
Yang mana you all akan ada satu hari tu akan ada satu ujian amali, 3 selama 1 jam setengah. Tapi dalam soalan tu, sitting tu you akan jawab 3 soalan dalam bidang fizik, kimia, bio, dan setiap satu tu adalah 45 minit untuk setiap satu subjek. Jadi kita ada satu hari itulah untuk ujian amali sains. Okey, itu sajalah berkaitan dengan fizik yang you all nak tahulah. Jadi kita akan teruskan untuk selama 2 tahun lah untuk belajar fizik. Semoga anda faham fizik, suka fizik, minat fizik, dan mungkin satu hari nanti kalau you akan gunakan fizik ni untuk mencabar masa depan you all lah dengan kerjaya you all. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.